Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang penonton yang dihormati sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama di ruangan orang kita anjuran IPTG, Institut Pemikiran Tok Guru, dan mudah-mudahan siaran ini memberi manfaat kepada kita sekalian, insya-Allah. Dalam ruangan orang kita pada hari ini, bila sama-sama kita berkongsi satu tajuk, iaitu beberapa amalan yang boleh meringankan kita di padang mahsyar nanti. Sedang penonton sekalian, kita semua sudah pun ditakdirkan Allah bahawa kita hidup di dunia ini tidak lama. Kemudian kita semua akan berjalan menuju ke satu negeri yang namanya negeri akhirat. Dan negeri akhirat ini negeri yang kekal abadi, dan kita tidak akan kembali lagi ke alam dunia yang kita hidup pada hari ini. Oleh yang demikian, kita mestilah memikirkan dengan lebih jauh kepada keadaan kehidupan kita di alam sana, di mana kita akan merasai segala balasan daripada Allah Ta'ala di atas apa yang kita buat di alam dunia ini. Kalau kita buat sesuatu yang baik, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kita buat benda hak molek atas dunia ni walaupun kecil, insya-Allah kita akan lihat akan balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan kalau kita buat benda yang jahat, walau sekecil mana sekalipun, kita akan tengok juga hasilnya pada hari akhirat kelak. Maka di sana ada beberapa amalan yang kalau kita buat, dia boleh meringankan kepenatan kita berada di padang mahsyar nanti. Kesulitan kita hidup di hari akhirat memerlukan kepada kita ni buat beberapa amalan yang kalau kita pergi ke akhirat nanti, insya-Allah kita akan merasai ringannya. Di sana kan disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW beberapa amalan yang boleh memberi manfaat kepada kita semua dalam syurga Allah Ta'ala, boleh memberati timbangan mizan kita pada hari akhirat kelak. Amalan hidup kita orang beriman kepada Allah Ta'ala ni macam-macam. Jadi setiap amalan yang kita buat ni ada keistimewaan-keistimewaannya. Sama juga dengan dosa kita buat adalah kelemahan-kelemahan yang akan kita tanggung pada hari akhirat kelak. Hadis yang masyhur menyebutkan pada kita semua gambaran hari akhirat dan orang yang selamat pada hari akhirat ni ialah hadis disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang masyhur dibaca, diajar di masjid dan sebagainya. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adilu wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun talabathu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallaha khaliyan fa fadat 'ayna. Rawahu al-Bukhari. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, sab'atun, ada 7 kumpulan manusia, yuzilluhumullah, yang akan dipayungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teduhan Allah, dengan payung Allah pada hari yang tidak ada teduhan selain daripada teduhan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, siapa dia kah tuan-tuan yang boleh berteduh di bawah teduhan Allah pada hari akhirat kelak? Tidak semua orang yang boleh berteduh, ya. Walaupun kita dunia ni kita jalan, ada orang tolong payung kita, ada orang tolong buat kemah kita, ada orang tolong berteduh kita.
Tapi di akhirat belum tentu kita boleh mengecapi nikmat yang sama. Jadi kita hidup ni kita kena mikir molek. Lagu mana aku nak boleh senang di hari akhirat aku nanti. Hari akhirat ni hari yang tidak ada tuduhan. Itulah Nabi kita kata, sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 kumpulan manusia ni akan dipayungi oleh Allah Subhanahu wa taala yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah Subhanahu wa taala, teduhan arasy Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia 7 orang ni tuan-tuan semua? Adakah kita orang kampung ni layak nak boleh 7 orang ni? Marilah sama-sama kita perhati, kita tengok dan kita ukur diri kita sendiri, boleh ke tak kita nak duduk menikmati hal ni. Yang pertama kata Nabi SAW, al-imamul adil. Orang yang menjadi pemimpin, menjadi ketua, kalau negara, Perdana Menteri, kalau pekat negeri, menteri besar, setengah negara dia panggil presiden, begitulah ya. Maknanya orang ni tuan-tuan, bila dia merata dia ada kuasa, dia mesti berlaku adil. Yang ni berlaku sama rata di antara semuanya, sama-sama menyantuni, sama-sama melayani. Katakanlah kita duduk dalam negara Malaysia. Negara Malaysia ni sebuah negara, ia orang kata negara demokrasi. Boleh jadi kerajaan negeri tidak satu warna dengan kerajaan persekutuan. Tetapi atas sifat dia ketua sebuah kerajaan yang telah dia berjanji sewaktu mengangkat sumpah dan sebagainya, ketua kerajaan ini mesti berlaku adil dalam bentuk federalisme, ya, persekutuan itu kepada semua negeri walaupun sebahagian negeri diperintahkan oleh pembangkang. Mana keadilan itulah yang perlu. Kalau pemimpin boleh meletakkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang adil, maka dia akan dapat berteduh di bawah teduhan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Beruntuknya mana-mana orang diberi peluang oleh Allah menjadi ketua, ya, menjadi ketua sebuah negara, ketua sebuah kerajaan, sebab dia boleh khidmat pada rakyat dalam bentuk yang lebih besar. Dan khidmat dia hak inilah dihargai oleh Allah. Kalaulah dia berlaku adil kepada semua rakyat-rakyatnya, pasti dia boleh berteduh di bawah teduhan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada teduhan nanti kecuali teduhan dari Allah Subhanahu wa taala. So, ketua kerajaan yang adil, baik menteri besar, baik Perdana Menteri, baik presiden, baik sistem monarki dan sebagainya, keadilan itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang boleh berteduh sesok yang hilang sengsaranya orang lagu mana tuan-tuan? Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Wasyabun artinya anak-anak muda yang sentiasa hidup dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita fikir di sini, kenapa disebutkan anak muda, tak disebutkan orang tua? Orang tua ni tuan-tuan biasanya dia hidup, dia habiskan masa beribadah kepada Allah. Berapa orang di kalangan kita yang berada di kemuncak kesenangan, di kemuncak mewah, di kemuncak kaya, boleh mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Orang muda ni kalau dia boleh mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka alangkah hebatnya dia. Hebatlah tuan-tuan sebab dia boleh mengabdikan diri dia ni pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di saat rai tengah kuat, harta tengah banyak, tenaga tengah gagah, dia boleh buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu jenis orang muda yang hebat. Menghargai hebatnya orang muda ni tadi, maka Allah Taala berilah pada mereka ini peluang untuk mereka ni berteduh di bawah teduhan arasy Allah Subhanahu wa taala. Orang tua ingat kau Tuhan tak pelik tuan-tuan semua, tapi orang muda ingat pada Allah Taala. Ni satu perkara yang cukup besar, ya. Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Dua, yang ketiganya, orang boleh berteduh seksa tak sengsaralah dia di akhirat ni lagu mana? Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang laki-laki, tak kira tua, tak kira muda. Bahasa Arab ni kalau sebut orang lelaki, dia masuk sekali lah orang puas. Jadi nak ayatnya, mana-mana orang yang hati dia ni sentiasa duduk menoneh di masjid, duduk gantung di masjid.
Dia gilah mana pun masjid di hatiku. Katakanlah dia ni nak berjalan daripada Kota Baru nak pergi Kuala Lumpur. Dia mikir dah nak maya Zohor mana, nak maya Asam mana, nak maya Ngorik mana. Nak pergi alah kau Gerik tu, alah kau Kedah. Hari Jumaat dia mikir dah kawan nak Jumaat mana. Ni orang lagu ni insya-Allah hidup dia selamat. Kerana hati dia sentiasa duduk dengan masjid. Waktu Nabi kata warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang laki-laki yang hatinya sentiasa bergantung dengan masjid. Duduk nau di masjid sama, duduk kapung pun kaki masjid, duduk di jalan pun kaki masjid, pergi merantau mengembara pun kaki masjid. Lebih-lebih lagi orang ni mendapat banyak penyaksian. Kalau kita pergi di akhirat saya seorang ni untunglah masjid tu bersaksi, masjid ni bersaksi, alhamdulillah dah. Bon yang pergi jalan alik siang mengembara sampai Kencana Buri kita pergi masjid dia, sampai di Chiang Mai kita pergi masjid dia, sampai di Chiang Rai cari masjid dia, sampai di Mesai cari masjid dia, sampai di Pattaya cari masjid dia. Jadi mana kita pergi kita kena cari masjid. Barulah kita digolongkan oleh Allah sebagai orang yang hati sentiasa bergantung dengan masjid. Kalau kita boleh buat dah pula masjid, kau comel dah. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, man bana lillahi masjidah, banallahu lahu baitan fil jannah. Mana-mana orang boleh bina satu masjid, wisahai untuk pembinaan masjid ni, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala bina untuk dia sebuah rumah dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu nombor 3. Nombor 4 adik kakak sekalian. Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Nombor 4 kata Nabi, orang yang tidak mengalami sengsara panah sebab dia boleh nikmat teduh di bawah teduhan arasy Allah pada hari akhirat kelak ialah warajulani, dua orang jantan, dua orang laki-laki, yakni dua orang manusia, tahabba fillah, berkasih kasih di antara kedua-duanya kerana Allah. Berkasih saya dia kedua-duanya kerana Allah. Amo saya demo saya kamu kerana Allah. Ijtama'a alaihi, dia berkumpul dua tu kerana Allah. Jumpa duduk setaka pun kerana Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan dia berpisah pun kerana Allah. Kita ni kawan-kawan bila kita hidup atas dunia ni, kalau kita berkasih sayang sama-sama kita ni kerana Allah, insya-Allah bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah, maka kita semua ni akan dapat duduk hilang sengsara di akhirat kelak kerana berteduhnya kita di bawah teduhan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nombor 5, wa rajulun talabathu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Nombor 5 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang senil-lenil di akhirat tidak sengsara ni ialah seorang laki-laki, talabatuhum ra'ah, orang tina ni ajak nak buat benda tak molek dengan dia. Orang tina ni pula zatu mansibin wa jamalin, pakaknya besar, luar pula lawa comel, teten lawa comel, pakak pula besar. Siapa dia lah taksir orang tina ni, tapi hamba Allah yang baik ni, orang tina hak rupa dia comel, pakak dia besar ni, ajak dia mari duduk sekali buat benda tak comel, kita panggil zina lah tuan-tuan semua dah. Faqala, dia berkata, orang jantan ni kata guana, faqala inni akhafullah. Dia kata apa dia? Kawan takut pada Allah. Amat takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasal benda ni benda diharamkan oleh Allah. Sebab tu kita kena ingat, jangan sekali-kali kita berzina, orang berzina masuk neraka Tuhan. Orang ni sebab dia boleh lawan nafsu dia, walaupun dia diajak oleh orang tina lawa, kaya lagi, pakak besar lagi, duduk sekali buat benda tak molek. Dia kata gapo? Faqala, dia kata inni akhafullah, aku ni takut kepada Allah Ta'ala. Bila sebut aku takut pada Allah ni gak, Masya Allah, Allah Ta'ala wika dia sesok boleh teduh di bawah teduhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat molek dah, kita ni kena ingat
Dengan orang perempuan ni kita kena beringat akan fitnah dia ada dalam Al-Quran. Dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, apabila Zulaikha kecek Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Tuhan kata inna kaidakunna azim. Zulaikha seorang ni patut Tuhan kata inna kaidaki azim. Tak, Tuhan kata inna kaidakunna, tipu dayamu, tipu helahmu wahai semua wanita, azim, merupakan satu perkara yang besar. Jadi beringat moleklah kita ya. Kemudian yang seterusnya lagi nombor ni ialah warajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, kata Rasulullah. Yakni seorang laki-laki yang bersedekah ia. Dia sedekah ni tuan-tuan punya ikhlas, tak ada orang tahu. Fa akhfa, dia susuk sedekah dia. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seolah-olah wa ibaratnya tangan kiri tak tahu apa diberikan oleh tangan kanan. Maknanya benda tangan kanan tangan kiri pun tak tahu. Tak ada orang tahu dia punya cerita, dia seorang yang dermawan. Hak ni boleh syurga Tuhan. Tapi orang zaman kita ni tuan-tuan, angin dia tokoh lah. Wis 10 riyal pun, sahur wis 100 tu gak lebih gagak lagi wis 1000 kau gagak. 4 tahun jaja tu loh, jangan duk yak kau orang. Kita bersedekah ni kan jangan royak kau orang. Biarlah kita wis seikhlas kita. Berapa kita wis pun kita, nah. Duk mai ajak kau tu duk sahur, kau ni kawan wis situ sekian, kawan wis sini sekian. Tak payah royak. Kita ni biar sahur langit, tak sahur bumi tak apa. Tu yang kita nak le agama kita ya. Nombor 6. Nombor 7, warajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Nombor 7 kata Rasulullah, satu orang ni menyebut ia akan nama Allah. Zakarallaha khalian. Duk sore-sore sunyi diri dia ni gak menyebutlah ia akan nama Allah Ta'ala. Zakarallaha khalian, sunyi diri sebut akan nama Allah Ta'ala. Fafadat ainahu, maka mengalirlah air mata dia. Tubik air mata nah dia ni duk mikir kepada, duk sebut nama Allah. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala supaya kita banyak berzikir pada Allah. Dalam Quran tuan-tuan semua, ada ayat-ayat Al-Quran yang menyebut pada kita semua bahawa suruh kita berzikir pada Tuhan banyak. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran kathira. Wahai orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, sebutlah kamu akan nama Allah Taala itu zikran kathira, dengan sebutan yang banyak. Wadhkurullaha kathira. Ayat lain Tuhan kata, dan sebutlah kamu akan nama Allah itu dengan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita ni sentiasa menyebut nama Allah, dan mau nak serulah adik kakak kita semua ni, marilah sama-sama kita target berapa sehari kita nak zikir. Nak zikir 100, 200, 1000, 2000 atas kemampuan kita. Tapi kita kena berzikir banyak, sebab tidak ada satu peluang amalan kita buat yang begitu mudah untuk menyelamatkan kita daripada sengsara di akhirat ni, selain daripada kita berzikir kepada Allah. Cuba saudara perhati ayat Quran, Allah Ta'ala suruh kita ni banyak berzikir kepada Allah. وَالذَّاكِرِينَ kathira وَالذَّاكِرَاتِ. Orang laki-laki yang banyak berzikir kepada, sentiasa berzikir kepada Allah. Wadzakirat, orang perempuan juga sentiasa berzikir kepada Allah. Kata Allah Ta'ala, a'addallahu lahum maghfiratan. Allah Ta'ala sediakan untuk mereka ini maghfirah. Maghfirah artinya keampunan. Wa ajran azima, juga dia balasan yang besar. Balasan yang besar di sini ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara 7 golongan manusia ni yang tidak akan dapat rasa sengsara di akhirat, sebab Tuhannya berteduh ia di bawah teduhan arasy Allah Taala. Kalau kita nak kemuliaan ni adik kakak, kita kena letak diri kita di kalangan mereka. Usaha sikit sahaja, mujahadah lawan nafsu sikit sahaja, insya-Allah kita akan selamat daripada musibah celaka di hari akhirat kelak. Esok di hari cukup sengsara adik kakak sekalian. Matahari duduk atas kepala sekadar secekar saja, atas kepala rapat. Pada hari itu mu lari daripada aku lari daripadamu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi
likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Allah Ta'ala kata yauma yafirrul mar'u min akhi. Ingat molek, hari di mana ada orang lari daripada adik-beradik dia. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih. Lari daripada mak dia, lari daripada ayah dia, wa sahibatihi wa bani, lari daripada sahabat taulan dia dan juga anak cucu dia. Pakat lari belakang, kiri kanan ulu ilin naik jatuh. Bila tengok mereka semuanya pakat lari belakang. Qauluhu ta'ala, Allah kata likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Manusia pada hari itu duk sibuk dengan keadaan diri dia masing-masing. Jadi oleh ada mikir, pastikan kita ni boleh letak. Lagi mana letak? Nak jadi Perdana Menteri tak boleh. Dah kita nak berlaku adil tak? Ya, tapi nak jadi orang muda hak terikat hati dengan surah ibadat pada Allah, hak ni boleh. Nak jadi orang yang sentiasa jaga semaya di rumah Allah, hak ni boleh. Nak cari dua orang berkasih sayang kerana Allah, bertemu berpisah kerana Allah, hak ni boleh tapi payah. Nak cari orang lelaki yang boleh menolak ajak ke orang tena, ini pun payah kerana orang lelaki pun cari juga benda ni tak. Dan orang yang ikhlas bersedekah, tangan kiri, tangan kanan memberi, tangan kiri pun tidak tahu. Dan akhir sekali orang yang sentiasa berzikir pada Allah. Dalam Al-Quran, orang yang berzikir ke Tuhan sepanjang masa ni disebut istilahnya wazakiridallaha kathira wazakirat. Iaitu orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa berzikir pada Allah, wazakirati, dan orang yang sentiasa laki perempuan sentiasa berzikir juga pada Allah Subhanahu wa taala. Ni 7 golongan. Ada lagi adik kakak, golongan yang ke-8 pada hadis yang lain. Hadis yang lain menyebut wa al-mutahabbuna fillahi ta'ala. Mereka yang berkasih sayang kerana Allah Ta'ala. Yakni kawan saya, demo saya kawan. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dia kata, Inna Allah yaqulu yawmal qiyamati aynal mutahabbuna bijalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu. Dia kata bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat kelak. Allah Taala berfirman, Allah kata ainal mutahabbuna bijalali. Di manakah orang-orang yang berkasih sayang kerana aku? Weh, ada ke dak puak-puakmu atas dunia dulu? Hidup atas dunia ni berkasih sayang kerana Allah. Ada ke dak? Kalau ada, keluar. Kalau tak ada, tak apa. Al-yawma uzilluhum. Pada hari ni kata Allah, aku nak teduh dia di bawah teduhan aku. Yawma la zilla illa zilluhu. Pada hari yang tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita berteduh, tanamkan sifat kasih sayang kita di antara Muslim sama-sama Muslim, supaya kita mendapat mardatillah, keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ke-9. 7, 8, nombor 9 ni. Nombor 9 ni tuan-tuan semua, kita kena ada perasaan kasih belah kepada puak-puak fakir. Puak-puak orang susah. Kerana seorang yang berniaga, kemudian dia pandai tepuh bayar hutang, ataupun dia halal terus hutang orang tu kan, maka orang ni seorang yang berjiwa besar. Jadi rahmat Allah Ta'ala kepada golongan fakir miskin, ya, sentiasalah dia ni dirahmati oleh Allah. Di mana bila orang kaya, ada orang miskin yang berhutang dengan dia. Jadi orang miskin ni lambat bayar hutang, maka ada 2 pilihan bagi dia. Kedua-dua tindakan ni mendapat kesenangan di akhirat. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'sira aw wada'a anhu adhallahu Allahu yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia yang dia ni pelewak ke orang susah bayar hutang, ataupun dia peralah terus hutang dibuat oleh orang susah tadi, maka adhallahu Allahu yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan letak teduhan dia ni pada hari kiamat kelak. Patutlah kita tolong orang ni, bagus tuan-tuan semua. Macam hadis yang kedua sebut, man nafasa an gharimihi aw maha anhu
kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Siapa dia membebaskan daripada hutang sahabatnya. Oh, sahabat dia berhutang dengan dia, dia boleh halalkan benda tu lagu tu saja, ataupun sapu rekodlah hutang ini. Kana fi dhillil arsy, orang ni akan duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Orang jujur lagu ni tuan-tuan semua. Panjang kata hutang patut payah 10 bulan, lagi payah 20 bulan. Tu contohlah kita kata. Ataupun duit dia ada mungkin tak cukup. Kita senangkan mereka, tasamuh dengan mereka, toleransi dengan mereka. Hak ni insya-Allah taala makin kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang-orang hak nego ni tuan-tuan, kalaulah dia nak selamat daripada azab Allah taala, duit orang dengan dia ni, orang berhutang dengan dia, dua pilihan ada. Pilihan pertama ialah minta supaya Allah Ta'ala panjang masa. Minta biar orang yang berhutang ni panjang masa. Tak apalah dia mau berhutang kahwin patut 100 bulan. Kahwin dia mau 20 bulan, 50 ya aja sebulan. Kau kecil bayaran dengan panjangnya masa tadi. Oh ni boleh tertidur di bawah tertidur arasy Allah Ta'ala pada hari kiamat. Au yada'u anhu, ataupun tengok kawan ni susah ni kan. Tak apalah, genlah hutang demo dengan kawan terseduk fikirlah. Kawan insya-Allah kawan halal belaka kau demo. Oh hak ni tuan-tuan semua boleh teduh di bawah teduhan arasy Allah pada hari akhirat kelak. Inilah kalau kita nak senang, nak selamat diri daripada kesengsaraan di akhirat, kita kena bertemu, kita kena buat ibadat pada Allah Ta'ala. Kalau hutang ada, kita bayar, tu biar panjang. Ataupun kalau kita orang kaya, bereboh, kawan settle, kawan halal belakang hutang kawan dengan demo. Ni lagi-lagi lah besar tuan-tuan sekalian ya. Jadi kita kena ingat bahawa amalan-amalan di sana yang boleh menyelamatkan kita semua daripada azab Allah Ta'ala ni ada. Bukan tak ada, cuma kita tidak beramal ya. Macam kita bilang tadi berapa dah 7, 8 berkasih sayang kerana Allah Ta'ala. Yang ke-9, alladhi yuyassiru 'alal mu'siri. Itu orang yang mempermudahkan orang yang susah. Kalau kita ni mempermudahkan kesulitan dihadapi oleh orang lain, maka insya-Allah kita akan mendapat kesenangan pada hari. Walaupun kita terpaksa menghadapi risiko, kita menghadapi sedikit masalah, tu lain cerita tuan-tuan. Tapi pokok pangkalnya kita mesti jadi hamba Allah yang beriman, yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Yang baik sama-sama kita nikmati, yang tak baik ni sama-samalah kita bersabar ya. Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, boleh meletakkan diri kita di kalangan 10 orang yang disebutkan oleh Nabi kita tadi. Saya ulangi di penutup ni 10 orang ni. Siapa dia ni? Yang pertama ialah orang yang berkasih sayangnya, orang yang menjadi pemimpin yang adil. Yang kedua, anak muda beribadah pada Tuhannya. Yang ketiga, orang yang hatinya sentiasa bergantung dengan masjid. Nombor 4, orang berkasih sayang kerana Allah, berpisah bertemu pun kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nombor 5, orang yang sabar kerana wanita. Orang tina ajak tidur sekali dengan dia. Dia buat tak cara saja. Faqala inni akhafullah, amat takut pada Allah. Yang ke-6, rajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yakni seorang laki-laki yang bersedekah. Rahsianya dia bersedekah sehingga tidak ada orang yang tahu. Ini orang yang hebat. Sama-samalah jadi kita seperti dia ya. Itu yang ke-8. Yang ke-9 ialah kawan-kawan sekalian. Yang ke-7, yang ke-8 ialah orang yang berkasih sayang kerana Allah bersama-sama dengan kita ni semua. Kawan saya demo saya kawan ni kerana Allah, bukan kerana lain. Yang ke-10, yang ke-9 ialah orang yang menjadi peniaga. Ada orang berhutang dengan dia, emak dia maaf belakang, emak dia ni panjangkan tempoh dia punya tempoh pembayaran dia tadi. Atau orang panggil di antara kelebihan orang-orang nak selamat daripada azab neraka Tuhan ni, Tuhan tu nak letak mana tubuh kita, pilihlah di antara
orang yang ada di sini. Insya-Allah banyak lagi tempat-tempat kita boleh tupai untuk menjadikan kita ni sebagai orang yang selamat daripada kesengsaraan azab neraka pada hari akhirat kelak. Insya-Allah taala kalau kita boleh beramal dengan hak ni, kita boleh buat dengan yakin dengan hak ni, kita akan selamat daripada azab neraka Allah dan kita akan selamat daripada kesengsaraan kita di hari akhirat kelak, pada hari cukup panas, hari cukup letih, hari banyak masalah dan sebagainya. Esok kita jumpa hak ni, bila kita mari di akhirat, tuan-tuan semua kita jauh, kita linear di hadapan Allah. Orang lain duk ribut, duk perak, tapi kita sedang menimbang amalan kita di hadapan Rabbul Izzah, Tuhan yang maha mempunyai kekeramatan dalam kehidupan seharian kita, ya. Jadi kita harapnya Allah Ta'ala mengurniakan nikmat pada kita semua. InsyaAllah bertemu lagi di ruangnya orang kita sambungnya tajuk ni, tuan-tuan. Itu tajuk siapa dia kah? Apakah dia amalan dibuat oleh kita boleh selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Taala kita jumpa lagi pada siri yang kedua. Orang kita tajuknya sengsara takut daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan diri saya sendiri. Salam hormat dari saya Ustaz Saibun bin Ismail, pegawai agama jajahan Kuala Krai. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian sepatah dua kalimah saya ucapkan ini memberi kelegaan kepada kita untuk berusaha sedaya yang boleh. Kalau kita mati, kita boleh berteduh di bawah teduhan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.